Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min azaini rahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man izdada 'ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallah illa bu'dan aw kama qala. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min hadhil majlis kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin muslimat, tetamu Allah yang dimuliakan, bakal-bakal di syurga yang dinantikan, ada zikir yang dirindukan, tuan-tuan haji, perempuan hajah, tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapa-bapa, ibu-ibu, anak-anak yang dikasihi, yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas kurnia limpah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, berikan kesihatan yang baik, kelapangan dan kesempatan untuk dapat bersama-sama berada dalam masjid ini, untuk berada dalam majlis ilmu. Majlis yang sangat dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan agamanya, agar kita menjadi agar kita menjadi ibadikas salihin. Ciri-ciri orang yang beriman itu sentiasa berada dalam hilakaz zikr. Sebab itu Nabi SAW mengatakan, iza marartum birriyadil jannah farta'u. Apabila kamu mengetahui adanya taman-taman syurga, maka bergembiralah dan turut sama untuk berada dalam majlis tersebut. Qultu ya Rasulullah wa ma riyadul jannah. Lalu sahabat tanya, apakah yang dinamakan Raudatul Jannah itu? Qala, dijawab oleh Nabi SAW, hilakaz zikr. Iaitu, Nabi kata taman-taman syurga itu ialah himpunan yang ada di dalamnya zikir ataupun mengingati Allah. Iaitu majlis-majlis ilmu, majlis-majlis yang ada membaca Al-Quran, ada hadis, ada mengajak manusia untuk melakukan kebaikan, mengingatkan manusia supaya jangan terus melakukan kejahatan. Kembali kepada jalan yang benar, ihdinas siratal mustaqim, dan jauhilah daripada jalan-jalan syaitan, jalan-jalan sesat, jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita sebut setiap hari 17 kali dalam suratul Fatihah. Iaitu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabi, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insya-Allah, moga-moga dengan doa yang kita panjatkan
sepanjang kita melaksanakan salat. Saya banyak 17 kali kita menyebut, moga-moga Allah memberikan jalan keluar kepada kita dan kita berada dalam jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah. Begitu juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita berada di pertengahan awal 10 yang awal dari bulan Zulhijjah. Hari ini dah masuk 5 Zulhijjah. Dan apabila sebut Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal fajri wal layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Dan Allah Subhanahu wa taala merakamkan bahawa janganlah kita meninggalkan satu perkara-perkara yang cukup besar yang berlaku pada 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah. Demi waktu fajar, wal fajr wal layalin 'ashr, pada 10 malam yang terawal dari bulan Zulhijjah. Wasyaf'i wal watr, sama ada dia genap ataupun dia ganjil. Maka 10 yang awal ini terhimpun, kata Imam An-Nawawi pada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan bahawa terhimpunnya 10 Zulhijjah yang awal itu amalan-amalan yang besar, yang tidak terdapat pada bulan yang lain. Pertamanya iaitu bulan haji. Hanya pada Zulhijjah sahaja orang boleh melaksanakan ibadah haji. Kepada yang dapat melaksanakan ibadah haji, menjadi tetamu Allah, kita doakan agar mereka menjadi tetamu Allah yang paling istimewa, yang menyebabkan Allah memberikan ganjaran pahala bagi mereka apabila mereka mendapat haji yang mabrurah. Amin. InsyaAllah. Mungkin di kalangan adik-beradik kita, keluarga kita, saudara mara kita, jiran tetangga, sahabat anda kita, ada yang dah pergi, yang telah melaksanakan. Mereka berada sekarang ini menunggu untuk waktu wukuf pada hari Isnin nanti, bagi mereka yang berada di sana. Bagi yang kita yang tak ada di sana, kita doakanlah yang tak dapat Allahumma salli sayyidina Muhammad, yang tak dapat melaksanakan ibadah haji ataupun tidak dijemput sebagai tetamunya Duyufur Rahman, maka kita buat satu amalan yang kedua yang paling utama yang disarankan oleh Allah SWT dan Rasulnya, iaitu melaksanakan korban, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Kawthar ayat yang yang kedua, fas'alli li rabbika wanhar, fas'alli li rabbika wanhar, dan melaksanakanlah salat dan berkorbanlah, berkorbanlah. Sebab itu tuan-tuan, bila sebut aja korban ini adalah antara perkara yang sangat disentuh. Dan korban ini hanya boleh dilakukan pada hari nahar dan hari tasyrik. Hari nahar iaitu 10 Zulhijjah, pada 10 Zulhijjah, dan hari tasyrik iaitu 11, 12 dan 13. Hari lain tak ada. Hari lain tak ada. Jadi kalau tuan-tuan nak buat lain daripada 4 hari tersebut, 10, 11, 12 dan 13, maka tidak sah korbannya. Dia jadi sembelihan biasa. Sebab itu apabila orang bertanya kepada saya, Ustaz, antara akikah dengan korban mana utama? Dalam bulan Zulhijjah ni lah. Apabila disebut, Ustaz, saya nak buat kekah, masa korban ni saya nak buat kekah, boleh ke tidak? Dari segi hukum, boleh. Harus di situ. Tetapi di segi aula, di segi afdalnya, buat korban daripada buat akikah. Kecuali pada hari raya korban itu jatuh hari yang ke-7 dari hari kelahiran seorang anak itu. Hari yang ke-7. Maka muakkad, sama-sama muakkad, maka bolehlah kita buat korban. Tapi kalau hari yang ke-7 bulan, ataupun 17 hari, ataupun yang umurnya 17 tahun, ataupun umur yang 70 tahun, masa bulan korban nak kekah, maka afdal buat korban daripada buat akikah. Ini yang masalah masyarakat kita ni.
Alah ustaz, kita nak buat janji boleh hukum sudahlah. Memang semuanya boleh. Tak buat sembelih pun tak apa. Nak cerita. Tetapi apabila bertembung hari ini, hari yang 10 Zulhijjah dan hari yang Tasyrik, lebih afdal bagi orang yang berkemampuan melaksanakan korban. Sebab akikah boleh buat sebilang masa selain daripada bulan Zulhijjah. Jadi siapa-siapa yang dah senaraikan nama untuk akikah, nasihat saya lah, tukar kepada korban. Sebab binatang belum sembelih lagi. Tapi kalau dah nak buat jugalah ustaz ni banyak songil lah. Nak buat akikah jugalah. Silakanlah. Tak payah nak gaduh-gaduh sangat lah. Tak payah gaduh. Dan lebih baik. Sebab korban ni disunatkan tiap-tiap tahun. Akikah seumur hidup sekali. Itu beza dia. Kemudian orang yang menumpahkan darah untuk korban lebih disukai oleh Allah Ta'ala daripada ibadah yang lain. Sehingga kan Nabi SAW mengatakan ibadah yang melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah dengan sifat soleh, maknanya pahalanya lebih baik daripada melakukan jihad fi sabilillah. Jadi tuan-tuan, apabila ada pilihan tadi, utamakanlah buat korban. Kerana korban itu sangat-sangat dituntut dan menjadi kewajipan bagi amalan para nabi-nabi. Bagi orang yang berkemampuan, sunat muakkadah sangat-sangat dituntut dan jangan ditinggalkan sekiranya ada kemampuan. Sebab itu Nabi SAW memberikan amaran kepada sesiapa yang berkemampuan, yang boleh melaksanakan korban, ada kecukupan pada hari nahar dan hari-hari tasyrik, tidak melakukan korban, Nabi kata jangan kamu hampiri masjid-masjidku. Maknanya solat raya ke, ambil daging ke, buat apa aktiviti di masjid, sepanjang pada hari korban tersebut, mereka tak layak untuk hadir. Kalau mereka ada kemampuan. Jadi kalau tuan-tuan ada kemampuan, masuklah. Sama ada individual ataupun by jama'i ataupun keluarga. Namanya sunat kifayah. Sekiranya keluarga kita kumpul-kumpul adik-beradik, anak-beranak, kita boleh dapat sekurang-kurangnya seekor kambing ataupun satu bahagian daripada bahagian lembu atau unta. Maka kalau satu keluarga telah melaksanakan korban pada tahun tersebut, maka tuntutan berkorban bagi mereka, keluarga mereka itu tergugur daripada tuntutan berkorban. Okey, baik. Apa lagi amalan yang boleh dilakukan pada awal 10 Zulhijjah? Iaitu memperbanyakkan takbir, tahmid, tahlil dan tasbih. Yang kita kata takbir raya lah. Sebab itu dikatakan takbir ada dua pada hari raya haji. Iaitu satu, takbir muqayyad. Takbir yang bermula dari 9 Zulhijjah, subuh pagi 9 Zulhijjah. Selepas subuh bermula itu dah boleh takbir membesarkan Allah SWT. Sebab itu Ibnu Umar ketika mereka berada di pasar pada 9 Zulhijjah itu, dia bertakbir. Sehingga disahut oleh orang ramai. Takbir, memperbanyakkan takbir. Memuji-muji Allah, bersyukur di atas nikmat Allah, memberi kebesaran. Sebab itu, Hari Raya Aidil Adha namanya Hari Raya Akbar. Boleh diucapkan takbir bermula 9 Zulhijjah selepas subuh sehingga 13 Zulhijjah selepas asar. Sehingga waktu asar. Maknanya boleh. Setiap kali lepas waktu solat, sama ada solat fardu atau solat sunat, boleh kita mengucapkan takbir. Itu namanya takbir muqayyad. Takbir ada sebab berkaitan dengan solat bermula dari 9 Zulhijjah selepas subuh sehingga 13 Zulhijjah asar. Yang kedua namanya takbir mursal. Iaitu takbir yang kerana hari raya. Bermula dari maghrib, malam raya sehingga selesai solat. Itu takbir mursal yang berlaku pada hari raya fitri, kita malam raya takbir sampai sembahyang raya.
Untuk sembahyang untuk hari raya Aidil Adha bermula 9 Zulhijjah, malam raya 10 Zulhijjah sampailah 13 hari bulan sehingga waktu asar. Itu yang boleh dilakukan. Panjang. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang kata masa sembelih itu boleh tak takbir. Takbirlah. Memang disuruh takbir. Ada yang setengah kata tak payah takbir sebab dia tak ada kaitan dengan solat. Yang berkaitan dengan solat baru ada takbir. Tetapi nak takbir, takbirlah. Waktu sebilang masa kerana membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu amalan yang boleh kita lakukan. Yang tak ada pada bulan lain. Tak ada bulan lain. Jadi itu. Kemudian puasa tarwiyah. Ini yang tak dapat pahala selain daripada ini. Iaitu tarwiyah, iaitu puasa pada 8 dan 9 Zulhijjah. Sebaiknya berpuasa dari 1 sampai 9. Tapi kalau tak mampu, paling kurang pun buat 8 dan 9. Tak mampu juga buat 9. Buat 9. Tak mampu juga, tak payah puasa habis kita. Dah tak mampu dah, tak boleh kan? Ni kan? Antara pilih dari 1 sampai 9 straight ataupun berturut-turut, tak boleh lah. Macam-macam gangguan, ada jemputan apa semua, okeylah. Ambil lah hari, ambil yang ganjil ataupun ambil yang genap. Tak boleh juga, ambil lah yang 8 dan 9. Kalau yang cantik pada kita punya jadual yang ditentukan oleh pihak kerajaan, maknanya kita akan hari raya 9, maknanya hari Senin, Selasa, Rabu kita berpuasa. Cantiklah. Faham tak? Senin, hari Senin punya puasa. Selasa, hari tarwiyah, iaitu 8 hari bulan. Rabu, hari 9 Zulhijjah. Faham ya? Hari Khamis, raya. Faham? Kenapa siapa yang berpuasa tarwiyah tadi, Nabi SAW bersabda dalam riwayat Bukhari, dia kata apa? Sesiapa yang berpuasa hari tarwiyah, aku mohon kepada Allah supaya Allah mengampunkan dosanya setahun yang lepas, 1443, dan setahun yang akan datang, 1445. Untuk yang 1444, berpuasa pada Ramadan 30 hari dan diiringi dengan 6 hari pada bulan Syawal, menyamai puasa setahun dan diampunkan dosa setahun. Jadi apabila kita puasa Ramadan diiringi dengan puasa tarwiyah, kita dapat pengampunan Allah sebanyak 3 tahun. Jadi itu amalan yang tak ada pada hari bulan lain. Hanya berlaku pada Ramadan dan juga pada bulan Zulhijjah. Itu amalan-amalan yang itu. Di antara lain, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tuan-tuan pertama melaksanakan korban. Ini antara tuntutan yang sangat Nabi galakkan kepada kita. Korban. Sebab tiada amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala pada hari nahar, iaitu min hiraqatid damin. Bagi orang yang melaksanakan korban pada tahun ini, disunatkan untuk tidak memotong kuku dan juga bulu-bulu pada badan sendiri, untuk mendapat pengampunan secara total. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kenapa dilarang untuk kita memotong kuku dan juga bulu-bulu? Agar segala bulu-bulu dan anggota daripada badan kita, apabila kita telah menyembelih binatang korban, sebanyak mana bulu-bulu yang ada pada binatang korban dan darah yang mengalir dari binatang korban itu, sebanyak itulah Allah Ta'ala menghapuskan dosa kita. Jadi menghapuskan dosa kita. Jadi kalau kuku kita tu, biarlah tunggu sampai penyembelihan berlaku, barulah pengampunan sekali dengan kuku-kuku dan bulu yang ada pada diri kita. Kalaulah tertanggal ataupun kita cabut, kerugianlah di situ. Walaupun tidaklah seperti ihram, kena bayar dam. Tapi setengah ulama mengatakan
boleh kena kifarah kepada orang yang menggugurkan ataupun memotong kuku dan juga bulu-bulu pada badan. Dengan memberi satu orang satu cupak makanan. Boleh digantikan untuk mendapat pahala pengampunan dosa bagi orang yang melaksanakan ibadah korban. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan, apa dia dalam amalan-amal lagi? Iaitu memperbanyakkan doa. Memperbanyakkan doa. Sebab doa pada 10 Zulhijjah, lebih-lebih lagi pada Arafah adalah doa yang mustajab. Maka doa, banyakkan doa. Banyakkan doa supaya Allah Ta'ala kabulkan kita doa. Kerana Nabi SAW mengatakan sebaik-baik doa ialah doa yang dibaca pada hari Arafah. Dan sebaik-baik zikir yang aku ucapkan dan juga diucapkan para Nabi sebelumku ialah tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Yang satu, tidak ada sekutu baginya, miliknya kekuasaan dan miliknya segala pujian, dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir bagi orang yang berada pada 1 sehingga 10 Zulhijjah dan sehingga 13 Zulhijjah. Apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amalkan zikir itu. Itu daripada Nabi SAW mengajarkan zikir itu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis itu ada bunyi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nak ada yuhyi wa yumit pun boleh, tak ada masalah. Boleh. Pasal kita dah lazim dengan kalimat tersebut, tapi jarang nak sebut. Kecuali semayang je lah. Lepas semayang baru la ilaha illallah, lepas astagfirullah kan, baru kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lebih-lebih lagi maghrib dengan subuh dengan maghrib 10 kali. Kerana dalam hadis tersebut mengatakan apabila kita lepas maghrib, lepas subuh dan lepas maghrib kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, Allah akan ampunkan dosa kita walaupun banyak buih di lautan. Itu untung dia. Jadi kalau kita bulan-bulan Zulhijjah ni tuan-tuan, perbanyakkan zikir tersebut. Ataupun lagi banyak lain-lain kita nak baca zikir apa pun tak ada masalah. Kalau kita nak baca zikir untuk pada Arafah, kalau kita ikut kalender di Saudi, maknanya mereka berada di Arafah pada hari Selasa. Maka hari Selasa lah kita start berdoa kalau nak doa, nak relate bertepatan dengan waktu Arafah di Mekah. Tapi kita dari segi hukum, di mana kita di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi Arafah kita, wukuf kita di Malaysia ialah pada 9 Zulhijjah hari Rabu. Dua-dua doanya mustajab je, jangan diusir. Jangan ada pening. Jadi orang yang berada di Mekah, yang buat haji, kena berada di Arafah. Kita yang tak buat haji, wakaf ataupun wukuf di kedai kopi. Dua kedai kopi. Habis lepas tu doa. Kalau tak nak, iktikaf di masjid pada hari tersebut. Pada hari Arafah berdoa. Ialah kita nak mana, nak wukuf kat mana kan? Mall lah tak? Bila mall, kita Allahumma salli ala Muhammad, rajin-rajin berdoa. Kenapa pada hari Arafah Allahumma salli ala Muhammad, Nabi SAW mengatakan tidak ada hari di mana Allah membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah.
Dan sungguh dia mendekatkan lalu membanggakan mereka di depan para malaikat dan berkata apa yang mereka inginkan. Mana pada hari Arafah tu tuan-tuan, Nabi SAW mengatakan riwayat Muslim, hadis sahih, mengatakan begitu ramai Allah membebaskan hamba-Nya pada hari Arafah, lebih ramai daripada hari Arafah. Kalau hari Ramadan, setiap hari Allah Ta'ala membebaskan hamba-Nya yang berdosa dari api neraka. Tapi pada hari Arafah, seramai mana orang yang berada di Arafah, kalau ada 5 juta, ada 6 juta, 10 juta, Allah bagi pengampunan lebih daripada itu. Termasuk orang yang tidak berada di Arafah. Jadi, jangan tinggalkan amalan-amalan soleh yang kita boleh lakukan. Dengan zikir dan doa yang lain. Kemudian, ucapan yang patut dilakukan sepanjang pada 9 Zulhijjah ataupun hari Arafah, iaitu ucapan taqabbalallah minna wa minkum. Moga-moga Allah menerima amalan kamu, amalan kami dan amalan kamu. Kita bila berjumpa dengan orang, moga-moga Allah Ta'ala terima amalan kita. Cakap bahasa kita je lah, senang. Amalan kita. Jumpa je, Assalamualaikum. Taqabbalallah minna wa minkum. Sehingga 13 hari bulan. Ucapan. Jangan cakap, ni, lembu berapa ekor? Kau dapat apa, kau tolong? Itu ucapan selalu kita. Rendang ada buat? Makcik ada buat rendang? Tak payahlah tanya rendang. Memang ada. Tanya, taqabbalallah minna wa minkum. Apa khabar Mi'ah? Moga-moga Allah Ta'ala terima amalan kita dan amalan kamu. Macam, boleh tukar tak? Ada, jom minum lah. Itu ucapan dah biasa lah. Kita ucap, Alhamdulillah. Minum. Moga-moga Allah terima amalan kamu dan amalan kita. Habis cerita. Bahasa Melayu je, Ji. Kalau tak nak, macam Arab sikit, taqabbalallah minna wa minkum. Jumpa je, taqabbalallah minna wa minkum. Ini ucapan yang disuruh oleh Nabi SAW. Okey. Kemudian memperbanyakkan sedekah. Memperbanyakkan sedekah, tuan-tuan. Ini bulan-bulan yang disarankan inti ke sedekah. Baik. Bagi yang tak mampu untuk melakukan korban, mungkin belanjanya besar, tak mampu saat tahun ni, buat sedekah. Buat sedekah. Sedekah yang biasa-biasa. Belikan air mineral. Sedekah dengan tenaga, tolong. Ni nak nasihatkan kepada jemaah-jemaah yang membantu. Yang membantu dalam proses melaksanakan ibadah korban bagi yang berkorban. Iaitu petugas-petugas, pelapar, pencencang, penimbang, apa lagi? Pembungkus, pengagih. Jadikan tenaga kita, usaha kita yang kita tak bayar untuk membeli binatang korban, maka jadikan tenaga kita itu sebagai sedekah yang mendapat pahala. Tahniah kepada peserta-peserta yang terlibat dengan membantu menyelesaikan hukum berkorban orang. Kerana itu juga salah satu daripada pengorbanan. Sebab sanggup menggunakan tenaga, cencang, tulang dan sebagainya. Itu suatu kebajikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaklah kamu tolong-menolong dalam perkara birri, kebaikan, wa taqwa, dan juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, takut kepada Allah Ta'ala. Cuma nak ingatkan kepada petugas-petugas yang mengambil bahagian lapar, cencang dan sebagainya untuk melaksanakan supaya korban ibadah orang yang melakukan korban ibadahnya sempurna dan diterima oleh Allah Ta'ala. Pastikan kita ada sifat amanah dan jangan ada tamak haloba. Kalau tidak, kita rugi untuk kita nak melaksanakan korban dengan tenaga. Petugas-petugas antara tulang belakang yang menjayakan program korban kelompok di kalangan masyarakat kita. Cuma nak nasihatkan agar
mereka ini ada sifat takwa. Apa makna takwa? Jangan mengambil sesuatu tanpa kebenaran, tanpa izin. Ya, saya faham orang yang bertugas ni penat. Dia mengharapkan sesuatu daripada kerja dia. Bila mengharapkan sesuatu daripada kerjanya, dikira upah. Bila upah, kalaulah upah itu ambil dari bahagian korban, maka haram dan berdosa. Dan menyebabkan korban tidak sah. Kalau ambil dari daging ataupun bahagian korban. Maknanya peserta korban tidak boleh memberikan daging korban itu kepada petugas-petugas niat sebagai upah. Tetapi kalau pihak pengurusan memberi upah selain daripada daging korban ataupun binatang korban, seperti bagi baju, bagi sagu hati daripada lain sumber, itu tidak ada masalah. Tapi kalau datang ditentukan, okey 2 kilo untuk petugas, ditentukan begitu, maka tolong betulkan, tidak boleh. Tidak boleh. 2 kilo untuk petugas, 3 kilo untuk peserta, 1 kilo untuk fakir miskin. Hak untuk 3 kilo peserta korban, tak ada masalah. 1 kilo untuk fakir miskin, tak ada masalah. Tapi 2 kilo untuk petugas, bagi siap-siap daripada itu, tak boleh. Itu dikira upah. Macam mana Ustaz kami nak dapat daging? Boleh. Dengan syarat dia mendapat juga nilai agihan yang diberi kepada orang ramai. Faham maksud dia? Contoh, kita agih kepada orang ramai, seorang sekilo. Petugas juga dapat sekilo. Tidak boleh ditentukan. Faham ya? Sebab itu kena ada kerelaan orang yang buat petugas. Jangan ada mention, ada hati nak dapat lebih. Sebab kita puji ni orang yang dapat, yang melakukan ibadah tolong menolong ni. Sebab dia suka rela, namanya suka rela. Tapi kalau berkeinginan habuan, itu adalah satu kepincangan. Ini kena faham. Jangan sebab itu nanti jadi rosak ibadah orang. Ibadah korban. Sebab korban ni namanya ibadah, bukan gotong royong untuk kenduri kendara. Ini kena ingat, mention kepada diri kita. Jadi kalau kita tolonglah seikhlasnya agar Allah Ta'ala berikan keampunan kepada kita. Kita tak ada kemampuan nak beli binatang korban, maka kita gunakan tenaga untuk berkorban. Pahalanya insya-Allah, moga-moga Allah Ta'ala beri pahala. Kemungkinan sama dengan orang yang berkorban, ataupun mungkin ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mustahak, jangan mengambil tanpa hak kita. Ya, Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bil batil. Ya, janganlah kamu, wahai orang beriman, janganlah kamu mengambil atau memakan sesuatu daripada diri kamu bukan hak kamu. Ya, jadi tolong minta tolonglah, saya minta nasihatkan supaya jangan kita ada sikap seperti dahulu, kita menjadi rakus dan tamak haloba dengan binatang korban yang kita usahakan sebagai gotong royong kalau kita nak pahala. Tuan. Sebab itu banyakkan sedekah dan jangan putuskan silaturahim. Qati'ur rahim, tak kiralah Ramadan ke tak Ramadan. Kalau bulan Ramadan kita memutuskan silaturahim, Allah tak beri keampunan. Begitu juga pada bulan Zulhijjah. Ya, sambungkan silaturahim. Bagikan sedekah. Sebaiknya orang yang mengambil bahagian menyedekahkan semua binatang ataupun daging korbannya, dan dia ambil sedikit untuk makan sebagai barakat, bukan sebagai ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bagi peserta korban dia kata fakulu minha wa at'imu al-ba'isin
Al-faqir. Maknanya maka makanlah sebahagian daripadanya. Yang ini binatang korban yang kamu lakukan, yang korban sunat, dan sebahagian lagi berikanlah untuk dimakan bagi orang-orang yang sengsara dan fakir. Itu adalah keberkatan. Jadi orang yang mengambil bahagian ni tuan-tuan, walaupun pihak pengurusan menentukan berapa jumlah-jumlahnya, tetapi sebaiknya dia mengambil sedikit saja. Kalau ikut Imam Syafi'i, dia ambil dalam, maksudnya dia ambil gini, tangan, gini. Faham? Gini, itu saja dia ambil. Faham tak? Bagi orang yang peserta korban. Nama korban bang. Ya, korban. Kalau meniaga, pergi kasau. Korban, ambil gitu je. Tapi pihak pengusaha nak bagi 3 kilo ke 5 kilo itu terpulang lah. Tapi kalau nak yang terbaik korbannya, ambil hanya sekadar untuk dia nak makan je. Banyak ni je. Faham tak je ya? Tapi kalau dapat lebih, 1/3 dapat dia lah. Itu paling maksimum. 1/3. Misal katalah kalau satu ekor lembu itu 70 kilo, maknanya bahagian dia dapat 10 kilo. Dari 10 kilo, bahagi 3. Bahagi 3. Maknanya lebih kurang dalam 3 kilo. Maknanya 7 kilo lagi ataupun 6 kilo lebih adalah milik fakir miskin dan agihan umum. Itu maksimum dapat 3 kilo je. Itu dia. Yang terbaik lah. Yang terbaik dia hanya ambil sedikit, yang lain semua dia sedekahkan. Agar orang yang menerima itu lebih gembira daripada kita. Boleh faham tapi ikutlah pengurusan. Kalau pengurusan kata bagi 3 kilo, bagi 3 kilo lah. Tak ada masalah. Jangan. Jadi, di samping itu ada soalan. Dia kata berkenaan dengan program kelompok. Pertama, saya adalah peserta korban untuk lembu yang ke-10. Bolehkah saya mengambil bahagian saya sebanyak 3 kilo dari mana-mana lembu, sama ada ke-3 ataupun ke-4? Sahkah korban saya? Okey, jadi dia nak ambil, dia masuk bahagian, tapi lembu dia lembu ke-10. Tapi dia nak ambil lembu yang nombor 3. Sebab nombor 3 dah siap, nombor 10 tak siap. Misal katalah saya tambah je, pasal dia tak cakap gitu. Saya buat andaian, faham tak? Dia lembu ke-10 lambat. Lembu 3 dah siap. Dia nak balik awal. Kan, dia nak balik awal. Jadi dia advance ambil lembu nombor 3. Boleh ke tak boleh? Kalau dia ambil bahagian dia, yang korban bahagian dia 10, untuk dia advance lembu yang ke-3 tadi, tak boleh. Sebab dia dah ambil hak orang. Kalau dia dah ambil pun hak yang 2/3 tu. 2/3, tapi bukan hak lembu dia. Yang 1/3. Faham kan? Bukan hak yang 1/3. Dia dapat yang 2/3 yang agihan umum. Dia tak boleh ambil tukar. Swiss. Tak boleh. Sebab ibadah, setiap korban itu milik dia. Dia tak boleh ambil milik orang. Kalau dia milik nombor 1 lah. Tunggu. Sebab itu bagi pihak pengurusan, kalaulah nombor 1 tak boleh campur nombor 3. Nombor 1, nombor 2, segikutnya sampai bila-bila. Dia tak boleh campur-campur. 1. Boleh faham ya? Dia tak boleh tukar. Tukar maknanya dia dah meninggalkan haknya 1/3. Habis, dia tak boleh tukar. Alah, daging sama je Ustaz. Memang daging sama dari segi fizikalnya. Tapi ketentuan, sebab setiap lembu dengan lembu yang lain, dia punya nilai tak sama. Faham je ya? Beratnya tak sama. Tak boleh advance. Faham? Begitu juga orang yang datang tengok. Dia nak ambil daging. Tengok lambat, sangat siap. Dia panggil pengusi. Pengusi, kejap. Apa pasal? Boleh tak saya nak ambil daging dulu? Saya nak balik Dia tak tolong. Dia nak nunggu agihan lambat. Agihan lepas Zuhur. Dia kata saya ada hal lah ni pengusi, Haji. Saya nak ambil dulu, boleh? Advance, bam. Advance. Tak boleh. Tak boleh. Faham tak, Ji? Kecuali
peserta korban itu nak bagi kat dia. Jadi kalau dia tak dapat, balik je lah. Boleh advance pula. Ji, saya nak ambil satu tak payahlah, balik je lah. Nak balik-balik lah, tak payah nanya. Faham? Ada satu tempat tu, imam. Dia dah sembelih-sembelih. Ustaz, saya nak balik dulu. Boleh tak saya ambil satu? Tak apa, Ji. Terima kasih. Assalamualaikum. Imam pun kita tak bagi. Apatah lagi orang awam. Jadi kalau dia tak dapat, balik je lah. Apa masalah? Kecuali dia fakir, miskin. Faham? Kecuali dia fakir miskin. Dia datang ni, saya Ji memang tak makan dah 10 hari tadi. Jadi saya nak dapat daging. Boleh, kita bagi dia. 5 kilo pun tak apa. Sebab orang fakir miskin, dia boleh berhak lebih daripada ketentuan. Dia boleh dapat seekor pun. Kalau lembu tu banyak. Dikumpul-kumpul satu kilo tu, dia boleh dapat seekor punya nilai punya. Itu hak dia. Faham ya? Jadi orang kaya ni, orang kaya yang datang tengok je, nak advance, cakap dia, kian salam. Tu je. Kena faham. Bukan semestinya kita datang wajib dapat. Tidak. Tidak semestinya kita datang wajib dapat. Tidak. Kecuali dia termasuk fakir, miskin. Fakir, miskin wajib dapat. Faham? Faham tak? Jadi kalau tuan-tuan datang tengok orang tengah siang-siang, tak payah. Tak payah. Bagi isyarat je. Tak payah. Faham tak, Ji? Ini kena beritahu ni. Petang-petang lah kawan kita yang tukang cincang kan. Rangka dua. Siap beritahu rangka dua. Dia salam, bang. Ya? Jangan duk cop-cop. Tak payah. Datang kalau dia kata dah bagi. Dah waktu agihan. Belum. Tunggu nanti bagi agihan. Kalau pakai kupon, gunakan kupon. Tak ada kupon, tunggu. Itu sistem. Tak kisah. Kalau bersistem kupon, pastikan yang kupon dapat dulu. Terutama fakir miskin. Kalau tak dapat, dia tak ada kupon. Tunggu walk in. Tunggu sampai ada lebih. Faham? Tak boleh. Satu bungkus pun nak berkira. Ni bukan masalah kenduri. Ini masalah ibadah dia ada syarat, dia ada rukun dia, ada sah dia, ada batal dia, ada wajib dia, ada haram dia. Jadi jangan suka-suka. Jadi pihak pengurusan tolong jaga amanah ni. Ya, tolong jaga amanah ni. Jangan sekali-kali terlepas. Kang nanti semua nak advance pakat waktu agihan tak ada. Faham? Biar dia kata kedekut. Ini bukan masalah kedekut. Ini masalah amanah. Faham, Ji? Kalau kita dah dapat kupon, tak boleh datang. Bagi balik ke pihak urus dia ataupun bagi ke orang lain. Supaya pihak urus dia tak nunggu sampai pukul 5 pagi. Nunggu 5 pagi. Nak agih. Pasal kupon tak habis lagi. Sebab orang kita ni mulut wang asam. Bagi kupon, tak datang, tak dapat daging, mengata. Tak dapat kupon, mengata. Bagi lebih, mengata. Bagi banyak lemak, mengata. Tak dapat, mengata. Confirm. Ini ni yang urus dia ni, nunggu ni. Kita keluarkan 100, baru ada 96. Ada 4 lagi. Nak bagi kat orang lain tak boleh sebab nunggu. Pasal ada 4 lagi kupon tak dapat. Yang dapat kupon tu balik kampung. Bawa kupon balik kampung. Dah seminggu jumpa pengurusi. Tuan, saya tak dapat daging korban ni kupon. Akai. Ini kadang-kadang nak geram. Minta maaf ya, bukan orang sini. Kebetulan sini je ngajar orang dengar kan. Jadi kalau tuan tak boleh ambil pada hari yang ditentukan, tuan serah balik kupon itu kepada pihak urus dia ataupun minta kawan-kawan tolong ambilkan supaya pihak urus dia taklah nunggu. Tak
dia bagi kupon, mulut bercakap, aku duduk sini 10 tahun, tak pernah rasa daging korban. Alamak, sedap betul bahasa. Ini jenis manusia yang kadang-kadang bila nak mikirkan akal, ada akal ke tak tahu, Wallahualam. Kena letak diri ni, aku ni wajib dapat daging atau tidak? Setakat hukum harus, tak payah duk bebel-bebel lah. Boleh tuan Ni nak clearkan supaya kita ni biar jadi amanah sikit orang ni. Tapi bila bab daging korban ni ramai yang tak amanah ni. Pencuri ramai ni. Susah tuan-tuan. Patut dapat pahala jihad, jadi pahala jahat. Baik, itu soalan pertama. Boleh jadi kalau tunggu pukul 10, kalau lembu 10 tu pukul 2 pagi siap, tunggulah pukul 2 pagi. Kalau tak nak, tak apalah pengurusi, halal je lah. Lagi senang. Yang bahagian dia lah, yang 1/3. Boleh? Okey, soalan yang kedua. Saya adalah peserta korban untuk lembu yang kelima. Saya menyerahkan pihak pengurusan menguruskan penyembelihan korban dan saya tidak mengambil tahu pihak pengurusan memberikan daging dari mana-mana lembu yang dagingnya telah bercampur. Sahkah korban saya? Sah. Itu pihak pengurusan yang punya tanggungjawab. Dia nak campur, dia tanggung. Haji dah bagi duit dengan niat, inilah korban sunat saya wakil kepada Tuan untuk menyelesaikan korban saya. Segala daging-daging saya serah kepada pihak pengurusan. Maka korbannya kita sah. Yang tanggungjawab pengurusilah ataupun ahli jawatan kuasa. Kalau dia main campur aduk je, maka dialah yang bertanggungjawab. Jadi tuan-tuan dah serah. Maksud akad ni tuan-tuan jangan lupa untuk nak dapat 1/3, jangan lupa sebut korban sunat. Sekiranya tuan-tuan menyebut ini korbanku, dia jadi wajib, tak boleh ambil 1/3. Ini akad bila akad tu sebut, lazimkan saya mewakilkan Tuan untuk menyembelih korban sunat saya dan agihan korban sunat saya kepada pihak pengurusan. Kena sebut korban sunat sekiranya tuan-tuan nak makan daging korban Tuan. Sekiranya Tuan sebut, saya mewakilkan Tuan untuk melaksanakan korban saya pada tahun ini, maka dia jatuh wajib. Dan Tuan tak boleh makan daripada bahagian korban Tuan. Boleh makan bahagian korban orang lain. Ini kena faham. Jadi pihak urus dia pastikan masa akad, penyerahan, penyembelihan dan penyerahan wang sebut korban sunat sekiranya melaksanakan korban sunat. Kalau tidak menyebutkan begitu, maka jatuh wajib. Ini lembu korban saya. Ini korban saya. Maka dia jadi jatuh wajib. Dan bila wajib, haram dia makan. Kalau dia makan, dia wajib ganti balik daging berapa banyak yang diambil dari bahagian korban dia yang 1/3. Sebab itu lazimkan sebut korban sunat untuk menyelamatkan kita termakan daripada daging kita. Tapi kalau kita kasat memang nak bagi 100% daging kita, tak kisahlah sebut apa pun. Tuan-tuan pun teringin juga kan? Nak hati, nak jantung, nak limpa, nak paru, nak ekor. Betul je itu yang masalah kita ni. Ekor selalu hilang ni. Ekor. Saya pun tak tahu apa manfaat ekor, saya pun tak tahu. Ekor, telur, torpedo, semua hilang. Tuan-tuan jangan ambil, itu hak peserta korban. Peserta korban ambil tak apa. Ini peserta lapar, peserta cincang yang bawa lagi. Bawa lagi. Tengok-tengok lembu ada 7 ekor, ekornya ada 5 je. 2 tak ke mana. Apa pasal hilang ekor? Saya pun tak tahu. Apa mitosnya yang katakan ekor tu ada manfaat? Oji,
Ji, saya nak tanya juga, nak tahu apanya fadilat ekor tu? Apa istimewa ekor tu? Apa dia, Ji? Sop, tahulah tulang pun buat sop, rangka pun buat sop. Ekor. Tulang belakang tak ada pula buat lari. Kalau dah saya tak tahu kenapa apa manfaat sangat ekor tu. Wahai ayahanda, orang lama yang rasa teringin nak ekor tu, apa manfaatnya? Power. Betul ke power? Power tang mana? Saya nak tanya, power tang mana? Kalau dengar khutbah tidur, power mana? Kalau makan ekor, baru kuliah 5 minit, kaki dah bersila tolong lunjuk, power mana? Saya nak tanya, power tang mana? Kalau betul power, saya boleh belikan 10 ekor. Untuk tuan yang rasa boleh kuliah sampai 2 jam. Ni 2 minit dah. Makan ekor 3-4 ekor. Tak power pun, mana datang? Tengok, kalau tengok sembahyang subuh pun pintu belum buka dia dah datang. Baru power. Boleh. Beritahu siapa kalau power macam tu, beritahu kat saya. Saya boleh belanja makan hari-hari esok ekor. Tapi kalau kuliah tidur, power tang mana, Ji? Ji. Tak ada powernya, menjui je kerjanya. Maaf saya cakap je, Saya tak tahulah. Siapa yang makan sup ekor power? Beritahu saya. Apa dia? Gaut. Tahu pun gaut pun cari ribu apa? Dah tahu gaut, darah tinggi, kencing manis, buat lari juga. Pening betul lah. Berkat. Tak ada, Ji. Kalau mengambil bukan hak kita tanpa kebenaran, bukan berkat. Tahu pun, curi dapat pahala ke tidak? Tahu pun. Saya risau gini je, Ji. Binatang korban ni kalau cacat, sah tak? Binatang korban kalau ada cacat, sah tak korbannya? Sah? Tak sah. Kalau ekor tak ada, cacat ke tak cacat? Saya nak tanya, kalau lembu korban ekor hilang, cacat ke tak cacat? Apa dia? Cacat. Kalau cacat, sah tak? Siapa yang tak sah kan? Orang yang buat lagi ekor tu lah. Faham tak? Itu dia punya kiasan. Jadi jangan kita cacatkan binatang korban tu. Awal-awal okey, ada semua. Tapi bila dah bersih, hilang pula ke? Kan cacat tu kan? Cacat tidak? Jangan cacatkan ibadah korban orang. Tuan-tuan jauh jenuh nanggung. Ini nak bagi ingat. Boleh tak? Jadi soalan yang kedua tadi, dia korban, dia serah pada pihak pengurusan nak campur apa, itu cerita lain. Sah tak korbannya? Korban yang mustahak akad dia kepada wakil dan wakil menerima ibadah korbannya sah. Cuma bahasa tu nak kena betulkan. Korban sunat. Kalau sebut korban saja halal. Faham, Ji? Kalau sebut korban sunat, ada harapan 1/3. Clear? Boleh tuan? Jadi saya minta maaf lah supaya kita ni yang petugas-petugas oleh yang dilantik oleh pihak pengurusan masjid, kalau bertugas pastikan amanah tadi, jangan kita cuba usaha nak mencacatkan. Biar lengkap semuanya. Kalau teringin juga. Geram tengok ekor ni nak libas lain macam tengok. Pergi jumpa dengan 7 peserta korban lembu tersebut. Kalau lembu yang satu tu jumpa. Ni lembu nombor 1 ni siapa tuan dia? Tanya, tuan dia berkata, "Okey tuan, saya nak ekor ni boleh tak?" 7 kata okey, baru okey. Faham? Tapi kalau 6 kata okey, 1 kata tak okey, okey tak okey? Okey juga. Tak boleh kan? Dia bukan majoriti. Tak boleh juga.
Sebab ada yang tak setuju. Sebab itu hak dia. Faham tak ni? Hak tuan bawa kapak aje. Faham? Apa dia? Bawa kapak aje, bukan bawa beg plastik. Faham? Apa dia? Itu dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, moga-moga kita faham konsep apa dia ibadah. Tahniah kepada yang berkorban, tahniah kepada petugas-petugas yang dilantik. Jadikanlah ini ibadah yang boleh menyelamatkan kita dari api neraka, yang menyebabkan ibadah orang diterima oleh Allah Ta'ala di atas usaha kita bersama. InsyaAllah. Tuan-tuan, boleh? Ada soalan lain ke? Saya nak buka sikit kalau ada soalan lain selain daripada. Ya, ajar. Luar daripada kawasan. Okey. Ya. Kita di kawasan kita dah habis dah. Dia tak buka lagi ke atau macam? Memang saja nak bagi kat luar pula Sah korban di luar daripada qaryah kita, tapi afdal di tempat kita. Afdal, lebih utama tempat kita. Walaupun tempat kita ni dah banyak ekor lah. Tapi lepas kita. Sebab apa? Sebab kita boleh lihat masa sembelih itu. Sebab orang yang berkorban disunatkan melihat binatang korbannya. Dan sunat dia yang lapah, dia yang tombang, dia yang cecah, dia yang cincang, dia yang bungkus, dia yang sakit pinggang, dia yang serah. Itu paling afdal. Dia sembelih, dia tarik lembu, peserta-peserta korban. Faham? Tapi kalau peserta korban semua umur 18 tahun, faham? Peserta korban semuanya umur 18 tahun terbalik. Faham? Takkan dia nak tarik lembu kan? Carilah yang umur 18 tahun tu. Okey maknanya kalau kita korban di luar, bukan di kawasan kita, sah korban kita tapi afdal di tempat kita. Ya? Ya, samalah luar negara ke, dekat Arab ke, kat Mekah ke apa, belaka semua. Sah. Asal buat korbannya. Tak tengok pun tak apa, sunat sahaja. Tapi yang terbaik, tengok. Sebab setitik darah yang keluar, penghapusan dosa. Banyaknya darah, banyaklah dosa. Jadi kita tak tahu banyak mana darah dia. Kita tak tengok. Walaupun yang dibuat tu kita rasa amanah, serahkan pada mereka. Tapi afdal buat di tempat kita. Yang kita boleh hadir. Wallahualam. Boleh je Baik. Ada soalan lain? Tak ada Ya tuan? Ya. Itu kan Haji masuk lewat tadi sekejap, tak apa. Nabi pesan, sesiapa yang berkemampuan untuk berkorban tapi tak melakukan korban, Nabi kata jangan datang masjid aku. Sembahyang raya kat rumah ataupun pergi masjid lain lah. Janji jangan masjid. Pergilah mana-mana. Pada hari raya tersebut lah. Daging pun tak boleh ambil. Bagi orang yang mampu. Faham ni Itu Nabi pesan tu. Riwayat Ibnu Majah. Hadis sahih. Nabi kata jangan kamu datang ke masjid-masjidku. Itu amaran lah orang yang mampu. Faham ni dia tak berdosa lah. Dia tak berdosa. Tapi Nabi kata pada hari tu 10, 11, 12, 13 tu kamu tak layak datang masjid. Kamu pergilah mana-mana. Selain daripada masjid, rumah ibadah lain lah. Ya? Datang juga tak kerti bahasa lah. Muka tak malu lah. Atau kena bahasa gitulah. Nak cakap berdosa tak ada lah sebab dia tak berdosa situ. Tapi kamu ni tak kerti bahasa lah. Senang je lah kamu tak nak tapi terhege-hege. Faham? Dia kalau nak ni macam Haji lah. Haji nak minang anak dara. Nikah yang kedua, minang anak dara. Dia minta 20,000. 20,000. Haji bayar ke tak ada bayar? Nak. Bayar. Nak tapi tak nak bayar, buat lari. Macam mana? Dia minta 20,000 tak nak, buat lari je anak tu lagu tu. Apa rasa?
Lebih kurang macam tu lah. Faham tak Ji? Gitulah. Boleh kurang lah. Baik. Maka ni kalau di situ dia kata boleh jatuh makro dan sebagainya. Sebab di antara kamu berkemampuan tapi kamu tak teringin nak melaksanakan korban. Boleh InsyaAllah. Jadi kalau tak ada tu lah. Okey boleh lah. InsyaAllah kita jadikan korban tahun ini bagi yang melaksanakan korbannya yang terbaik di sisi Allah SWT. Bagi yang melaksanakan ibadah korban orang lain, anggaplah ini sebagai korban kita, tenaga kita, agar korban yang dilaksanakan oleh orang yang berkorban diterima oleh Ta'ala sebagai korban yang paling istimewa. InsyaAllah. Jadikanlah amalan korban yang kita lakukan setiap tahun, jadikan sebagai platform untuk kita mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Tahniah kepada yang berkorban dan juga tahniah kepada peserta-peserta yang menjayakan ibadah korban. InsyaAllah. Moga-moga Allah memberi ganjaran yang setimpal bagi mereka yang berkemampuan dan melaksanakan ibadah tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita mohon supaya kita dihindarkan dari sifat tamak, sifat haloba, sifat sifat buruk, perangai, dari segala perkara-perkara yang boleh merosakkan ibadah korban nanti insya-Allah. Moga-moga Allah meluruskan hati kita agar tetap berada dalam istiqamah at-taqwa insya-Allah. Jadi mohon maaf daripada saya. Jumpa lagi pada masa akan datang. Moga-moga kita mendapat pengajaran yang baik di atas ibadah korban yang disyariatkan oleh Allah kepada kita insya-Allah. Jumpa lagi. Aku liqouli hadza nastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله